Selamat pagi. Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Nur Syazwani Safar Syam dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan seperti biasa, setiap kali segmen Malaysia Memilih ini kami akan kupaskan pelbagai topik menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti. Dan mungkin ada yang sudah sedia maklum sebenarnya sempena dengan Malaysia Memilih ini, kami di Astrak Awani sudah pun menggerakkan wartawan kami ke seluruh negara untuk membawakan laporan komprehensif sempena dengan pilihan raya umum ke-15 ini. Dan kalau kita boleh mainkan sebenarnya grafik yang kami dah sediakan, di mana agaknya kami gerakkan wartawan-wartawan kami, tak kiralah di utara, di pantai timur, di selatan, termasuklah di Borneo, di Sabah dan Sarawak itu sendiri, untuk membawakan kupasan-kupasan menjelang pilihan raya umum ke-15 ini. Tak kisahlah berkenaan dengan suara isu rakyat, ke cerita politik, ke macam-macam cerita yang kami bawakan menjelang pilihan raya umum ke-15 ini. Tetapi dalam kita bercakap mengenai laporan-laporan atau isu-isu yang dibangkitkan sepanjang sejak pembubaran parlimen, para pemerhati politik, penganalisis politik melihat bahawa tidak ada clear winner ataupun pihak yang diramalkan untuk menang dengan majoriti mudah dalam pilihan raya umum ke-15 nanti, disebabkan oleh pelbagai faktor-faktor yang akan kami kongsikan nanti. Cuma kita nak melihat ke negeri Sabah, negeri di bawah bayu Sabah ini. Kami telah menghantar wartawan kami Hasimi Muhammad berada di Sabah sejak seminggu yang lepas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ini, contoh kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan. Ada campur daripada dia kerajaan yang membentuk kerajaan negeri di Sabah ketika ini adalah kerajaan GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah, di mana dia diwakili oleh Bersatu, kemudian ada UMNO, ada Parti Star dan juga Parti PBS, SPP, USNO dan sebagainya lah. Itu antara contohnya. Cuma kita nak faham dari sudut politiknya, bagaimana keadaan di Sabah ketika ini. Kita nak bersama dengan Hasimi Muhammad. Hasimi, kalau boleh kongsikan setakat ini bagaimana keadaan di Sabah? Baik, terima kasih Hakim dan Syazwani di studio. Realiti yang perlu kita tahu, kalau di lapangan rakyat mahukan kerajaan yang stabil selepas PRU 15 ini. Kerajaan yang kukuh untuk memastikan bahawa segala yang berlaku pada siri-siri selepas PRU 14, misalnya PRK, PRN dan sebagainya, tidak berulang selepas PRU 15. Dan realiti yang kita perlu sedar juga bahawa bangun tidur saja, masyarakat akan meneruskan rutin harian mereka, bekerja dan sebagainya. Ada yang lepak di kedai mamak untuk bersarapan dan sebagainya, menuju pada 19 November untuk memberikan mandat kepada kerajaan baharu. Itu perkara yang kita perlu sedar, kerana rakyat mahukan pemimpin yang diberikan mandat nanti mengutamakan suara mereka, menyelesaikan isu mereka. Maka PRU 15 ini keywordnya bagi rakyat adalah kestabilan. Namun kestabilan itu di mana yang Hakim katakan, penganalisis melihat kemungkinan besar tiada satu pun komposisi parti ataupun gabungan itu yang mampu membentuk majoriti mudah 2/3 selepas PRU 15 ini. Kerana kita perlu sedar juga, selepas PRU 14, landscape politik negara itu telah pun berubah. Maka kita perlu sedar atau bersedia ke arah kerajaan perpaduan. Jadi kita melihat kepada konteks di Sabah, di mana Syazwani dan Hakim telah katakan, kerajaan negeri ketika ini dibentuk pada gabungan rakyat Sabah dan juga kerjasama dengan Barisan Nasional. Kita lihat GRS, bawahnya ada beberapa. Kita ada Bersatu, kita ada Star, ada USNO, PBS dan sebagainya untuk kerjasama dengan BN, sehingga kini kita lihat kepada corak pertadbirannya stabil. Namun persoalan yang timbul dalam kalangan rakyat, apakah kestabilan ini mampu diteruskan? Apakah konflik dalaman yang kita tidak tahu mungkin tidak boleh dielakkan, ataupun konflik itu boleh berlaku berpanjangan sehingga menjejaskan hubungan ini? Ini persoalan-persoalan yang mungkin kita boleh timbulkan, walaupun kita mengambil contoh bahawa Sabah melalui GRSBN ini mungkin contoh yang baik untuk dijadikan sebagai
platform atau indikasi untuk kerajaan perpaduan itu. Kita melihat juga pada PRU 15 kali ini banyak parti yang bergerak solo. Pembangkang misalnya hanya mengesahkan PH muda saja yang mahu bekerjasama untuk memastikan kemenangan pada PRU 15 ini. Itu juga mungkin satu indikasi yang sudah pun baik yang telah diterjemahkan oleh pihak pembangkang sebelum keputusan diberikan ataupun mandat diberikan pada PRU 15 ini oleh rakyat. Mungkinlah kalau kita secara logiknya Hakim dengan Syazwani, mungkin perbincangan ketika ini mungkin tidak boleh berlaku lagi seperti mana yang dikatakan oleh kebanyakan parti. Tunggulah dulu keputusan PRU 15, kalau ada gabungan, kalau ada perlu kerjasama dan sebagainya, mungkin itu akan difikirkan. Betul juga kalau kita melihat kepada itu, mungkin apabila mandat itu undi diberikan, setiap parti ada kemenangan-kemenangan masing-masing dan mereka sedar tiada satu pun yang boleh membentuk kerajaan yang stabil. Mungkin perbincangan secara harmoni itu akan dilakukan oleh mereka parti-parti yang menang, yang diberikan mandat oleh rakyat pada PRU 15. Ini mungkin boleh kita lihat pada 19 November ini, tapi kita di lapangan yang kita boleh nyatakan Hakim dan Syazwani, realitinya rakyat mahukan kestabilan. Begitu juga dengan Sabah ini, sebenarnya kita kata mereka bangun pagi, mereka mahukan hak mereka ataupun kebajikan mereka ini terbela. Sama ada ketika kerajaan negeri ketika ini ditakbir oleh GRS atau BN, begitu juga di peringkat persekutuan yang mana bakal gabungan ataupun mungkin BN yang menggunakan naratif mereka mampu untuk membentuk sebuah kerajaan stabil, itu dapat direalisasikan ataupun tidak. Kalau di konsep di Sabah kita melihat kepada warisan, mungkin juga mampu menjadi kingmaker kepada pembentukan kerajaan perpaduan. Itu perkara-perkara yang mungkin kita perlu bincangkan, kita perlu lihat, dan juga parti-parti politik itu perlu duduk untuk berbincang apabila mereka sedar nanti selepas 19 November tiada siapa yang memiliki kuasa untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Itu kita sahaja berdasarkan suara-suara rakyat. Tapi hakikatnya, seperti mana kita katakan, rakyat itu adalah raja, mereka yang akan menentukan pada 19 November ini. Kalau mungkin mereka menentukan sebuah gabungan itu ada kestabilan, maka itulah jawapannya pada 19 November nanti Hakim dan Syazwani. Hasimi, kalau nak dilihat, okey, di Sabah ini mungkin contoh kerajaan perpaduan, kerajaan campuran yang model yang ada ketika ini, salah satunya. Tapi sepanjang Hasimi berada di negeri di bawah Bayu ini, bagaimana reaksi ataupun respon penduduk di negeri Sabah dengan prestasi kerajaan GRS ini? Baik. Kalau ikutkan kepada prestasi ataupun respon-respon yang diberikan, kita tahu ada pelbagai respon, reaksi yang diberikan. Ada yang betul, mungkin ada yang perlu ditambah baik oleh kerajaan negeri ketika ini. Ada yang berpuas hati. Itu perlu kita sedar. Misalnya realiti kat sini yang kita tidak perlu tolak adalah dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan jalan raya, internet dan sebagainya. Itu perkara yang sentiasa dicakapkan oleh rakyat, dan perkara itu tidak boleh kita tafsirkan bahawa mereka berpuas hati dengan pentadbiran ketika ini. Itu permintaan mereka. Jadi perkara-perkara itu, walaupun kestabilan kita dapat lihat ketika ini antara GRS dan BN, tapi itu bukan satu yang boleh katakan mereka berpuas hati dengan pentadbiran ketika ini. Ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik, yang perlu diberi fokus untuk mereka merealisasikan apa yang diharapkan oleh rakyat di lapangan ini. Hakim, Syazwani. Okay. Hasimi, sebelum kita berpisah dengan Hasimi, mungkin Hasimi boleh kongsikan sedikitlah jadual liputan hari ini, apa yang kami boleh jangkakan di Sabah, laporan daripada Hasimi. Baik, seronok sebenarnya di Sabah ni, Syazwani Hakim, sebab pemandangannya indah sebenarnya. Walaupun ketika ini kalau 8.40 tu cuaca dia macam terik sikit kan. Tapi apa hari ni kalau saya perjalanan untuk ke Beaufort, dari KK ke Beaufort kita akan bawa liputan suara rakyat khususnya, tapi perjalanannya demografiknya lebih kurang 2 jam setengah. Sekarang saya berhenti di pertengahan jalan di Papar spesifiknya. Jadi untuk hari-hari mendatang termasuk hari ini kita
akan lebih fokus kepada suara-suara rakyat selain daripada pergerakan parti-parti politik, kerana tidak rasmi lagi parti-parti politik akan mengumumkan bila calon-calon secara spesifiknya. Jadi kita akan melihat kepada tumpuan-tumpuan tersebut. Jadi menjelang kepada hari penamaan calon dan juga hari pengundian, suara-suara rakyat itu akan kita terus terokai ketika ini ke Beaufort dan mungkin juga pergerakan-pergerakan seterusnya ke Pantai Timur, Belas Sempurna, Kudat, Kota Belud dan sebagainya akan kita terus bawakan di Astro Awani nanti. Sazwani, Hakim. Terima kasih Hasimi Muhammad, wartawan kami yang Seronok ditempatkan di Sabah, katanya. Memang seronok. Betul, saya setuju. Saya memang suka. Saya kalau pilih tempat nak bercuti, saya pilih ke Sabah ataupun Sarawak. Okey, tapi belum lagi masa untuk bercuti tu sebab Belum kita lagi. ketika ini kena bekerja keras menjelang pilihan raya umum Ya. ke-15 yang akan berlangsung pada 19 November nanti. Terima kasih Hasimi atas laporan itu. Hasimi dan juga rakan-rakan setugas yang lain akan terus bawakan laporan komprehensif menjelang PRU 15 ini. Dan kita masih lagi nak bercakap berkenaan dengan kerajaan gabungan itu dan untuk kali ini kita akan bercakap bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain yang merupakan pensyarah Fakulti Ekologi Manusia UPM. Selamat pagi, Prof. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Okey, Prof. Kalau kita nak bercakap berkenaan dengan realiti, idea kerajaan gabungan ini, seperti yang mungkin Hakim dah katakan awal tadi, ramalan penganalisis yang menyatakan tidak ada pihak yang akan dapat majoriti mudah iaitu 112 kerusi itu. Bagaimana Prof melihat apa agaknya senario yang mungkin berlaku sekiranya tiada mana-mana koalisi yang mendapat majoriti mudah 112 kerusi itu? Okay, terima kasih. Sebenarnya bila kita bercakap tentang konsep kerajaan gabungan ni, sebenarnya kita sudah ada. Sebelum ini kita ada Barisan Nasional, sebuah pakatan politik yang menggabungkan 13 parti-parti komponen. Dan cuma selepas PRU yang ke-14, kedudukan Barisan Nasional agak tergugat kerana daripada 13 parti komponen itu, 9 parti komponen telah mengisytiharkan keluar daripada Barisan Nasional. Dan landscape politik kita sudah berubah. Kalau dulu kita ada konsep kerajaan majoriti yang mendapat two-third majority 148 kerusi parlimen. Dan selain daripada konsep kerajaan majoriti, kita ada konsep parti dominan, parti tonggak dalam kerajaan. Tetapi kalau kita meneliti angka-angka matematik jumlah kursi parlimen, memang tidak ada satu pun pakatan ataupun gabungan parti-parti politik yang boleh membentuk kerajaan tanpa bekerjasama dengan parti-parti lain. Jadi ini satu cabaran besar kerana walaupun kita cukup mudah untuk menyebut kerajaan gabungan, kerajaan campuran dan sebagainya, tetapi realitinya agak sukar kerana ia membabitkan perkongsian kuasa di antara gabungan parti-parti politik. Dan kalau kita lihat senario pasca PRU ke-14, ketidakstabilan politik berlaku kerana kerajaan gabungan ini tidak ada kerajaan yang majoriti. Dalam kerajaan itu juga tidak ada parti dominan seperti sebelum ini. Maka ketidakstabilan politik itu sering berlaku dan mudah berlaku. Dan inilah sebenarnya cabaran politik pasca PRU yang ke-15 kerana ramai pihak yang menjangkakan kerajaan gabungan mungkin terbentuk kerana tidak ada kerajaan majoriti. Dan ini banyak perkara yang boleh mempengaruhi kejayaan kerajaan gabungan ini. Pertamanya, bagaimana parti-parti politik kita boleh melihat melangkaui batas partisan. Kerana apabila sudah membentuk kerajaan, mereka harus memberi fokus kepada kepentingan negara dan rakyat. Tetapi apa yang berlaku sebelum ini, walaupun kita sudah ada kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan berkonsepkan keluarga Malaysia, politiking semakin kuat kerana tidak ada persefahaman dari segi matlamat dan sebagainya. Inilah cabaran. Dan satu lagi saya melihat, sebelum ini bentuk kerjasama politik itu berlaku sebelum pilihan raya. Dan selepas pilihan raya, mereka dengan mudah dapat membentuk kerajaan kerana sudah ada kesepahaman sebelum itu, iaitu Pakatan Pilihan Raya.
Tetapi melihat kepada senario PRU yang ke-15 ini, kerjasama politik hanya boleh terbentuk selepas PRU apabila hendak membentuk kerajaan. Jadi masing-masing sekiranya ada gabungan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, matlamat mereka sangat berbeza antara satu sama lain dan bagaimana mereka nak sinergikan perkara ini dalam bentuk kerajaan gabungan. Dalam kajian saya suka menyebut apabila kita bercakap tentang kerjasama politik, yang hanya ada adalah coalition of convenience, iaitu kerjasama atas keselesaan, iaitu nak bentuk kerajaan, nak berkongsi kuasa, selesa bagi mereka. Tetapi dalam kerjasama politik ataupun kerajaan gabungan ini sukar untuk kita mencapai coalition of consensus, di mana setiap gabungan yang bekerjasama meletakkan matlamat konsensus mereka itu sebagai perkara yang paling besar lah, iaitu kepentingan negara, kepentingan rakyat. Jadi ini saya kira inilah cabaran pasca PRU yang ke-15, sama ada kita akan melihat kerajaan gabungan ataupun mungkin kita akan ada kerajaan majoriti sebelum ini yang lebih stabil, di mana dalam kerajaan majoriti itu ada parti dominan yang akan menentukan, yang boleh memimpin menyertai kerajaan dari segi dasar, polisi dan sebagainya. Ya, segalanya mungkin berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Tiada yang mustahil dalam politik ini. Menarik sekali idea mengenai kerajaan gabungan ini. Cuma selepas ini Prof, kita nak bincangkan lagi mengenai realitinya. Apakah yang mengikat parti-parti politik ini sekiranya mereka ingin mewujudkan kerajaan gabungan ataupun kerajaan campuran, dan apakah mungkin common ground yang mereka boleh bawakan dalam kita meneruskan mewujudkan sebuah kerajaan. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Kita sedang bercakap mengenai realiti idea kerajaan gabungan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, pensyarah Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, kalau kita lihat betul ada model-model kerajaan gabungan ataupun campuran yang telah diwujudkan di Sabah contohnya, kemudian di Perak satu ketika dahulu. Tetapi pasca PRU 14, landscape politik kita menyaksikan sesuatu yang unprecedented, tidak pernah berlaku, akhirnya berlaku. Tetapi dalam masa sama, adakah kita melihat kepada senario-senario sekiranya kalau ada kerajaan yang benar-benar mendapat ataupun gabungan parti politik yang dapat sekurang-kurangnya majoriti mudah 112 atau mungkin 113 kursi di parlimen, itu sudah cukup baik. Tapi melihat kepada pemboleh ubah yang ada ketika ini, undi 18, perpecahan undi Melayu, pendaftaran undi automatik, kadar literasi politik kalangan pengundi yang semakin meningkat, ini memungkinkan mewujudkan tidak ada pihak yang mendapat kemenangan mutlak. Tetapi persoalannya, apakah mungkin senario yang wujud? Adakah kita mungkin menyaksikan gabungan, andai kata BN dapat 60 kerusi, PH pula dapat 90 kerusi, PN pula dapat 30. Gabungan yang lebih stabil adalah PH dan BN. Tetapi adakah senario ini mungkin berlaku? Sebab kita faham realiti perseteruan antara kerajaan yang parti yang dominan dalam BN atau UMNO macam tak boleh tengok dengan parti yang dominan dalam PH, iaitu DAP paling banyak kerusi. Adakah senario ini mungkin berlaku? Apa senario-senarionya? Ya, betul Hakim. Kalau kita melihat kepada bacaan dan juga angka-angka jumlah kursi parlimen, tidak ada parti yang ataupun gabungan yang akan membentuk kerajaan. Kalau dulu semasa zaman kegemilangan Barisan Nasional dan UMNO, UMNO sendiri mereka dapat 80 kursi dan dapat membentuk kerajaan 2/3. Tetapi sekarang ini UMNO hanya ada 39 kursi dan 2 kursi tambahan daripada MCA dan MIC.
Dan kejayaan kerjasama gabungan ini sebenarnya bergantung kepada elit-elit politik yang akan menentukan arah tuju kerajaan gabungan. Barisan Nasional kalaulah mereka boleh merampas kembali kawasan-kawasan yang mereka tewas sebelum ini dan 16 kerusi ahli parlimen mereka yang telah keluar daripada UMNO ke Bersatu, saya kira UMNO dan BN mempunyai sedikit kekuatan walau bagaimanapun kita tak nafikan Pakatan Harapan juga adalah kekuatan yang besar juga yang kita tidak boleh nafikan dengan 90 buah kursi parlimen. Pakatan Harapan juga boleh berpotensi untuk menjadi kerajaan Dan saya sebenarnya tertarik dengan isu dan konsep kerajaan gabungan ini kerana dalam sistem demokrasi pun tidak ada istilah pembangkang. Semua kita sebut sebagai kerajaan menunggu, government in waiting ataupun kerajaan alternatif kerana mereka juga tidak selama-lamanya menjadi pembangkang dan boleh menjadi kerajaan. Dan dalam situasi yang kita sebutkan ini menjelang ataupun selepas PRU yang ke-15 dinamika kerajaan gabungan ini akan terus diperkatakan dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, ia sangat bergantung kepada bagaimana persefahaman dan elit-elit politik ini untuk duduk semeja. Kerana apa yang saya lihat adalah setiap gabungan ini mempunyai matlamat yang tersendiri. Tetapi apabila mereka nak bekerjasama, apakah polisi yang mengikat mereka supaya mereka boleh duduk dan bekerjasama. Kalau sebelum ini dalam pakatan pembangkang yang boleh menghubungkan DAP dengan PAS, mereka memberi fokus kepada isu-isu universal, kepentingan umum seperti demokrasi, tadbir urus, keadilan dan sebagainya. Tetapi selepas PRU yang ke-15 nanti, apabila kerajaan gabungan itu nak dibentuk, apakah polisi bersama yang boleh mengikat mereka? Adakah isu-isu demokrasi, adakah isu-isu tadbir urus, adakah isu-isu yang melibatkan kepentingan kaum dan juga agama, dan ini juga akan menjadi persoalan. Jadi kita sebenarnya, saya sendiri sebenarnya kalau boleh kita nakkan kerajaan yang ada majoriti, di mana adanya parti dominan, kerana itulah kunci kepada kestabilan politik negara sebelum ini. Walaupun kerajaan gabungan itu baik kerana ia adalah kerajaan yang lebih inklusif, ia mengambil kira pandangan semua pihak. Tetapi dalam konteks di Malaysia ini, kita masih lagi kuat faktor politik partisan itu. Walaupun kerajaan gabungan ini dibentuk memang untuk membentuk kerajaan, tetapi kepentingan politik itu kadang-kadang melangkaui kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Dan saya melihat dalam PRU yang ke-15 nanti mungkin kerajaan sekiranya Barisan Nasional menang ataupun melebihi kerusi berbanding dengan Perikatan Nasional, mungkin kerjasama Barisan Nasional ini akan berlaku dengan Perikatan Nasional yang melibatkan PAS dan Bersatu seperti sebelum ini dan mengekalkan Pakatan Harapan sebagai pembangkang. Kerana sejarah telah melihat bagaimana kerjasama UMNO PAS Bersatu ini boleh berlaku. Dan walaupun UMNO telah mengatakan bahawa mereka telah berkerak rotan dengan PAS kerana PAS telah memilih Perikatan Nasional, tetapi dalam usaha untuk membentuk kerajaan gabungan selepas PRU yang ke-15, ada kemungkinan Barisan Nasional akan menerima kerjasama daripada khususnya daripada PAS kerana pemimpin-pemimpin UMNO pun malah Perdana Menteri pun ada mengatakan bahawa walaupun PAS tidak bersama UMNO, tetapi tidaklah sampai api pemusuhan itu berlaku di antara PAS dan UMNO kerana dan ini juga melihat mungkin ada kecenderungan kerjasama PAS UMNO itu berlaku selepas PRU yang ke-15 nanti.
Ya, Prof. Ketika ini persoalan yang disuarakan adalah sekiranya wujud kerajaan perpaduan ataupun kerajaan gabungan ini selepas selesai pilihan raya umum diadakan dibimbangi akan kurang kuasa semak dan imbang kerana ia dikatakan sebagai kerajaan yang dibina merentasi parti. Bagaimana Prof melihat kepada persoalan ini? Ya, betul. Seboleh-bolehnya kita nakkan kerajaan majoriti, kerajaan yang stabil dan pembangkang yang kuat. Kerana pembangkang yang kuat inilah yang akan memberi semak dan imbang kepada kerajaan. Sekiranya adanya kerajaan gabungan ini, kita akan kekurangan di situ kerana tidak ada parti yang membangkang. Jadi ini juga akan menjadi persoalan juga dalam sistem demokrasi kita. Kerana walaupun kita ada kerajaan gabungan, mungkin kerajaan ini mengambil kira semua pandangan, tetapi pada masa yang sama juga kita juga memerlukan konsep pembangkangan yang baik, kerana pembangkang yang kuat ini juga akan mendesak kerajaan supaya melaksanakan pemerintahan takbir urus yang lebih baik. Jadi saya percaya bahawa cabaran utama kerajaan gabungan ini adalah bagaimana kita pada masa yang sama kita nak membentuk pihak pembangkang yang kuat, kerana sejarah telah menunjukkan bahawa pembangkang yang kuat akan sentiasa memastikan kerajaan lebih peka, lebih perhatian dan lebih menunaikan tanggungjawab, kerana ramai yang sebenarnya ada juga pihak yang tidak mahu kerajaan majoriti, kerajaan yang terlalu kuat, kerana kerajaan yang terlalu kuat itu ada potensi untuk melakukan terlibat dengan abuse of power, corruption dan sebagainya. Tetapi saya bersetuju apabila kita mengatakan bahawa dengan adanya kerajaan gabungan ini, kita juga sebenarnya memerlukan pembangkang yang kuat, pembangkang yang boleh mengawasi, yang scrutinize dan juga boleh memberikan konsep semak dan imbang, kerana suara pembangkang ini penting. Mereka lah yang akan membawa banyak suara-suara rakyat di parlimen dan juga menegur kerajaan supaya kerajaan sentiasa berada pada landasan yang benar. Ya, ada yang menyatakan, pepatah menyatakan absolute power corrupts absolutely. Ini saya tak pasti siapa yang sebut, tapi ia kedengaran sangat sesuai dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, pensyarah Fakulti Ekologi Manusia UPM, bercakap mengenai realiti idea kerajaan gabungan ini. Kita sebuah maklum, landscape politik kita cukup rencam dan sangat dinamik. Di mana inilah demokrasi, semua suara kita pilih mendapatkan pandangan mereka. Dan bercakap mengenai suara ini juga, kami di Extra One ni melakukan soalan berbentuk kaji selidik untuk kami tanya pendapat anda dan pandangan anda berhubung dengan pilihan raya umum ke-15 yang akan tiba tidak lama lagi. Ya, di mana bermula 12.30 malam tadi sebenarnya kami sudah pun mula mengajukan soalan baharu. Soalan hari ini adalah adakah anda mahu YB muka baharu atau dikenali? 3 pilihan kami berikan kepada anda, sama ada anda nak YB yang baharu ataupun mungkin YB yang dikenali, atau anda tidak pasti antara kedua-dua pilihan ini. Jadi anda boleh lakukan undian anda menerusi ini, anda boleh scan QR code di kaca televisyen atau lebih mudah anda boleh ke laman web undi.astroawani.com dan kami akan membawakan hasil kaji selidik itu jam 7.45 malam nanti. Sama dengan analisis terkini mengenai keputusan ujian tinjauan tersebut. Baik, sekian saja Malaysia Memilih. Saya Hakim Rahman. Saya Nur Syazwani Safar Syam. Kita jumpa lagi.